Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada siri yang ke-143 dalam pengajian teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quranul Karim. Bagaimana cara untuk kita memahami bahasa Al-Quran? Tuan-tuan, dalam slot kita ini kita bahagikan kepada dua slot. Slot yang pertama adalah slot Qamus Al-Quran, kata dasar Al-Quran. Kata dasar Al-Quran adalah satu slot yang sangat penting untuk kita menguasai vocabulary bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Apa kata dasarnya? Kata dasarnya adalah bermula dari semuanya, boleh dikatakan 80 ke 90% semua bermula pada 3 huruf. Cuma huruf apakah yang dimulakan? Nah, itu yang menjadi persoalan yang perlu kita tahu. Bila mana 3 huruf itu yang akan terpecah menjadi 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Dan kata dasar adalah satu ilmu yang sangat penting untuk kita memahami Al-Quranul Karim dan terutamanya bahasa Arab. Kerana seseorang yang mana tidak tahu kata dasar, tak boleh untuk rujuk kamus pun dia buka tak jumpa. Dia buka apa lagi? Apa-apa komen pun tak jumpa. Sebab apa? Dia tak tahu di mana kata dasarnya. Contohnya kita yang akan bincang lepas ini adalah perkataan Ya Isa. Tuan-tuan cari Ayisa, memang tak jumpa. Ayisa makna lain, Ayisa. Ya Isa makna lain. Jadi sebab itu perkataan dasar amat penting untuk kita menguasai kosakata dalam bahasa Arab, terutamanya bahasa Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, slot yang kedua kita akan bincang mengenai dengan tadabbur Al-Quranul Karim, mengenai dengan fawasilul ayah, iaitu akhir ayat, kesinambungan akhir ayat. Kerana ayat Quran ni kita tahu ada sipi-sipi seperti syair, caranya, susunannya seperti sajak. Tapi dia bukan sajak. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah, in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Wa ma 'allamnahu syi'ra, kami tak ajar kepada Nabi syair. Jadi ini bukan syair. Ini adalah Al-Quran, satu mukjizat yang Allah Taala berikan kepada Nabi SAW. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita terus pergi ke pengajian kita. Insya-Allah hari ini kita akan habiskan huruf ha dan seterusnya huruf ya, menutup tirai pengajian kita pada pusingan yang kedua, iaitu Qamus Al-Quranul Karim, mencari 2 kotak merah ataupun 2 bar. InsyaAllah selepas ini kita akan buat pusingan yang ketiga, mencari 1 kotak merah, 1 bar, 1 kotak merah. Yang mana 1 kotak merah ni perkataannya jarang-jarang didengari di dalam Al-Quranul Karim. Hanya ada mungkin 2 kali, mungkin sekali. Sebab itu diletakkan 1 kotak merah. Dia bukan satu perkara yang penting bagi orang yang asas untuk mengetahui bahasa Arab. Tuan-tuan yang baru mengikuti pengajian kita, tuan-tuan kuasailah yang 3 kotak merah, 4 kotak merah, itulah yang kerap dan banyak sekali berulang dalam Al-Quranul Karim. Itulah yang perlu diberi penekanan, perlu kita ingat, kerana dia kerap dan selalu sangat daripada juzuk 1 sampai 30 kerap berulang dalam Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, kita hari ini pada muka surat 207 mencari 2 kotak merah, 2 bar. Kerana indahnya kitab ini, dia susun ada perkataan yang diberi prioriti. Apa maksud prioriti? Iaitu keutamaan untuk dihafal. Sebab tuan-tuan, kalau tuan-tuan terus hafal satu mufradat, satu kalimat, tuan-tuan akan rasa boring.
dan last sekali tuan-tuan akan tinggalkan. Sebab perkataan yang tuan-tuan hafal kadang-kadang tak digunakan dalam bahasa Arab, cuma digunakan dalam bahasa Al-Quran. Tapi bila mana diletakkan 3 kotak merah, 4 kotak merah, menunjukkan bahasa tersebut, perkataan tersebut banyak dalam Quran, maknanya penggunaannya juga banyak. Okey? Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita terus pada muka surat yang ke-207, mengakhiri huruf ha kita pada hari ini, huruf yang second last sebelum kita masuk huruf ya, iaitu tuan-tuan perlu tahu huruf ha, waw dan nun. Ini kata dasarnya, ha, waw dan nun. Bila 3 huruf ni, ha, waw dan nun, dia boleh terpecah menjadi 4 perkataan. Yang pertama, hayyin. Hayyin ini adalah mudah ataupun perkara yang remeh, perkara yang enteng. Haunun, haunun adalah tenang dan juga sopan. Ahana yuhinu ihanatan, atas wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Akrama yukrimu ikraman, af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun wa dhaka muf'alun. Okey, maknanya menghinakan, menghina. Bila menghina ada maf'ulun bih lepas dia. Ahana yuhinu, bila tuan-tuan menggunakan perkataan ini, selepasnya ada maf'ulun bih. Okey, hunun, hunun maknanya rasa kehinaan. Hun, tuan-tuan, dalam bahasa Arab, indahnya bahasa Arab, tuan-tuan tersalah baris. Tuan-tuan tengok perkataan haunun maknanya tenang, sopan, tetapi bila mana tuan-tuan ubah je huruf ha tadi, bukan haunun tetapi hunun, maka dia akan jadi makna lain. Maknanya adalah terbalik, daripada sopan, tenang, jadi apa? Jadi hina. Hunun. Baris tersalah makna memberi satu implikasi makna yang sangat berbeza. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita terus pergi kepada Al-Quranul Karim. Perkataan hayyin. Hayyin ni banyak juga dalam Quran, terutama dalam surah Maryam. Page yang pertama, page yang kedua tu, surah Maryam, juzuk yang ke-16. Berapa lah itu? 2 lah juzuk yang ke-16 selepas suratul Kahfi. Tuan-tuan boleh lihat muka surat yang ke berapa tu. Muka surat 305 dan juga 306. Tuan-tuan akan lihat di situ dua-dua page ini ada perkataan hayyin. Tuan-tuan lihat pada muka surat pada ayat yang ke-9 surah Maryam dan juga pada ayat ke-21 surah Maryam. Ayat lebih kurang sama, cuma barisnya lain. Tuan-tuan lihat ayat ke-9, qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Alayya hayyin. Nampak? Kita nak bincangkan hayyin, maknanya mudah. Tuan-tuan rujuk pula pada ayat yang ke-21. Qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Tuan-tuan lihat barisnya lain tu, ayat ke-9 dan juga ke-21. Qala kadzalika qala kadzaliki qala rabbuka qala rabbuki. Sebab apa? Khitabnya lain, ditujukan kepada orang yang lain-lain. Qala kadza, ayat ke-9, qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin. Allah Ta'ala kata apa ni? Ayat ke-9, Allah Ta'ala berfirman, demikianlah Tuhan Allah Ta'ala berfirman, hal itu adalah mudah bagiku. Qala rabbuk, Tuhan kamu Allah Ta'ala telah berkata, huwa alayya hayyin, itu ke atas aku mudah. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a, sesungguhnya aku telah menciptakan kamu sebelum ni, wa lam taku syai'a, sedangkan kamu tidak ada. Tidaklah wa lam taku, kamu tidaklah syai'an, sesuatu, tak ada. Okey, padahal kamu pada waktu itu belum ada sama sekali.
Tuan-tuan, dalam bahasa Arab, dalam ilmu balaghah disebut siyaqun nakirati an-nafyu siyaqun nakirah ta'ummu. Makna isim nakirah, isim nakirah siyaqun nafi an-nakirah ta'ummu, iaitu kita panggil apa tu, siyaqun nafi, walam, lam tu nafi, jelas kan, lam tu nafi, lam. Kemudian ada tak isim nakirah lepas dia? Ada, iaitu syai'an. Syai'an tu isim nakirah, tak ada alif lam. Bila ada huruf nafi di awal, siyaqun nafi an-nakirah tu, bila mana mengiringi isim nakirah, mengiringi siapa? Mengiringi huruf nafi, maka dia memberi faedah umum, ta'ummu, umum dalam balaghah. Maksudnya apa? Walam taku syai'a, sedangkan kamu pada waktu itu masih belum ada sama sekali. Kalau kita sebut ta'ummu dia bermaksud memberi makna total lah, keseluruhannya. Jadi di sini sama sekali kamu tak ada. Nampak bahasa Arab bila mana di awalnya huruf nafi dan selepas huruf nafi itu adalah huruf isim nakirah, tak kiralah selepas dia ke ataupun beberapa kalimah selepas dia isim nakirah, dia memberi faedah umum, bermaksud sama sekali kamu tak ada. Okey. Jadi di sini ditujukan qala kadzalika qala rabbuka, iaitu ditujukan kepada Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam, kerana Nabi Zakaria pada ketika itu umurnya 120 tahun. Ulama tafsir kata. Isterinya taklah berapa tua sangat pada ketika itu, 99 tahun. Tapi ada potensi lagi untuk hamil, mengandung. Jadi Nabi Zakaria pelik. Jadi Allah Ta'ala kata, huwa alayya hayyin, perkara ni mudah bagi aku. Sebab apa? Manusia hanya boleh merancang, tetapi ketentuan nak ataupun ada ataupun tidak ada adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala kata ini adalah perkara tersebut mudah bagi aku. Pada ayat ke-21, qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin. Allah Ta'ala berkata pada ayat ke-21 ni, bukan Allah Ta'ala, Jibril berkata, kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin. Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, Tuhanmu berkata, hal itu adalah mudah bagiku. Allah Ta'ala kata, huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Hal itu adalah mudah bagiku dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda, satu tanda ayatan linnas, suatu tanda kepada manusia, wa rahmatan, dan juga sebagai rahmat daripada Allah. Wa kana amran maqdiya, hal itu adalah suatu perkara yang sudah pun ditentukan, maqdiya, yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermaksud pada ayat ke-9 hampir ke tahap mustahil isteri yang boleh mengandung umurnya 99 tahun, tapi Allah Ta'ala kata huwa alayya hayyin, perkara tersebut mudah. Isteri Nabi Zakaria pula mandul, tapi itu mudah bagi Allah. Tapi zaman sekarang mandul pun dah boleh berubat, tak jadi masalah. Kemudian pada ayat yang ke-21, Jibril berkata kepada siapa ni? Kepada Maryam alaihas salatu wassalam. Maryam kata apa? Maryam kata, aku tak ada suami ni. Betul pada ayat yang sebelum dia, ayat ke-20, qalat anna yakunu li ghulamu wa lam yamsasni basharu wa lam aku baghiya. Maryam berkata, anna, bagaimana, yakunu li ghulam, aku memiliki ghulam, anak lelaki, walam yamsasni bashar, tak pernah sentuh aku pun, basharun, satu manusia pun tak pernah sentuh aku, tak pernah bersama dengan aku. Maksudnya tak pernah menyetubuhi lah. Dalam bahasa Arab, massa yamussu
maksudnya sentuh. Tapi dalam bahasa yang kita nak mudah faham, tak ada siapa pernah menyetubuhi aku. Itu bahasa yang mudah faham. Tapi Quran tak guna tu ayat tu. Sebab apa? Quran tak guna apa? Quran tak guna walam yujami'ni basyarun. Tak ada satu manusia pun yang jima' aku, yang menyetubuhi aku. Quran tak guna perkataan tu. Sebab indahnya bahasa Quran, dia berlapik. Walam yamsasni bashar, tak pernah menyentuh aku oleh satu manusia pun. Jadi maksudnya apa? Maksudnya tak ada bukan kata menyetubuhi aku, sentuh aku pun tak pernah ni. Melainkan yang pernah jaga yang pernah menjaga Maryam alaihi salatu wassalam, walam aku baghiya, aku juga bukan seorang pelacur. Tuan-tuan lihat dalam ayat ini, kalau kita belajar balaghah, dia ada satu petunjuk yang amat kuat kepada kita. Tuan-tuan lihat yang saya bagi tahu tadi, kaedah dalam balaghah, dalam kaedah juga dalam usul fiqh, iaitu siyaqun nafi nakirah ta'ummu. Tengok walam yamsasni, lam tu huruf nafi, makna tidak, belum. Basharun adalah isim nakirah, tanwin, basharun, tak ada alif lam. Kalimah tersebut tidak ada alif lam. Jadi bila tidak ada alif lam, sebelumnya pula huruf nafi, isim nakirah, sebelumnya huruf nafi, memberi faedah umum, iaitu tak ada satu manusia pun yang menyetubuhi aku. Jadi maksudnya begitu. Cuma dalam terjemah Quran dia tak sebutlah begitu. Tapi kita yang faham balaghah, kita akan terjemah tidak ada satu manusia pun yang menyetubuhi aku. Nampak? Jadi massa yamussu dalam Quran, massa yamussu, walaupun maknanya sentuh, tetapi dia lebih kepada menyetubuhi. Sebab itu dalam perbahasan yang sangat panjang, ayat apa, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastum, nampak? La masa aw lamastumun nisaa walam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban aw lamastumun nisaa walam tajidu أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Juzuk kelima, berapa lai? Satu lai, dua lai juzuk yang kelima. Betul dua lai juzuk yang kelima. Tuan-tuan buka ayat tengah-tengah tu, disebutkan aula mastumun nisa. Ini mengenai yang batal wuduk ni, sentuh perempuan ataupun menyentuh perempuan. Jadi di sini mazhab Syafi'i, mereka mengambil la misayal masu, menyentuh. Sentuh perempuan batal. Maksudnya yang bukan mahram lah, batal. Termasuklah isteri, sebab isteri bukan mahram, sebab tu kita boleh berkahwin dengan dia. Jadi menyentuh isteri batal. Sebab apa? Mereka dalam mazhab Syafi'i mengambil makna hakiki, bukan makna majazi. Hakiki makna apa? Makna la misayal masu, maksudnya apa? Makna hakikatnya mana apa? Makna yang sebenarnya. Kalau kita kata la masa, apa makna dia? Sentuh. Tak ada pun terfikir makna jima', tak ada. Makna menyetubuhi, tak ada. Jadi mazhab Syafi'i mengambil sentuh perempuan batal wudu. Tapi dalam mazhab Hanafi, mereka kata aula mastum, la masa yulamisu mulamasatan, dalam kaedah saraf dipanggil bina lil musyarakah, iaitu saling sentuh menyentuh. Apa maksud saling sentuh menyentuh? Iaitu bercumbu-cumbuan, saling kita panggil menyetubuhi lah. Bila menyetubuhi, dalam mazhab Hanafi mengatakan sentuh perempuan tidak batal wuduk, melainkan menyetubuhi perempuan adalah perkara yang membatalkan wuduk.
Maknanya menyetubuhi isteri baru batal wuduk, sentuh tak batal. Mazhab Hanafi. Okey. Dan mereka juga dalam mazhab Hanafi berdalilkan apa? Mereka berdalilkan la masa, okey, ataupun massa dalam Quran, datangnya dalam Quran semua makna setubuh, tak ada makna sentuh. Salah satunya adalah pada ayat ke-20 ni, walam yamsasni basharun, tidak menyentuh aku oleh mana-mana manusia. Nampak? Tidak sentuh aku oleh mana-mana manusia. Jadi bila tidak menyentuh aku oleh mana-mana manusia, makna tidak pernah menyetubuhi aku, itu maksud dia. Tapi dalam mazhab Malik, dia sedang-sedang, dia tak ke arah kanan sangat, tak ke arah kiri sangat, di tengah-tengah, iaitu kalau sentuh dengan bukan syahwat maka tak batal wuduk, sentuh dengan syahwat batal wuduk, di tengah-tengah. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Maryam alaihi salatu wassalam, tuan-tuan lihat, walam aku baghiyah, pada ayat ke-20 dia kata lam. Lam itu apa? Harfun nafi. Baghiyan tu makna pelacur, betul ayat ke-20, makna seorang penzina, pelacur lah, penzina, pelacur. Jadi baghiyan dia tak letak alif lam, jadi isim nakirah, maknanya aku ni tak pernah pun menjadi seorang pelacur daripada dulu sampai sekarang. Itu maksud dia. Jadi dalam ayat ini Maryam, ayat ke-20, Maryam kata, macam mana aku boleh ada anak sedangkan aku tak pernah menyetubuhi, mana lelaki tak pernah menyetubuhi aku pun, dan aku pula bukan seorang pelacur. Quran kata, Jibril jawab balik pada ayat ke-21, seperti itulah Allah Ta'ala bagi tahu kepada aku, Tuhan kamu bagi tahu kepada aku, huwa alayya hayyin, perkara tersebut mudah. Bukanlah bermakna kamu ada suami baru ada anak. Itu kita panggil secara logiknya begitulah. Secara logiknya begitu. Sebab apa? Sebab secara logiknya kita lihat tak mungkin dan hampir ke tahap mustahil dari segi akalnya. Dari segi akal tak boleh terima. Macam mana dia boleh ada anak sedangkan dia tak bersuami? Akal tak boleh terima. Tapi dari segi kita panggil dari segi akal lah, logik. Tapi dari segi agamanya, Allah Ta'ala boleh buat apa yang dia nak. Macam mana Nabi Ibrahim berlaku pada Nabi Ibrahim, api sifatnya membakar, boleh hilang sifat api, boleh jadi sejuk pada Nabi Ibrahim. Okey, perkara ini adalah perkara yang luar biasa, boleh Allah Ta'ala beri kepada siapa yang dia nak. Inilah termasuk dalam karamah. Karamah makna satu kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada seseorang, tapi bukan semua orang Ta'ala bagi macam ni. Begitulah kalau kita lihat dalam mazhab Syafi'i kita, seorang perempuan dia mengandung. Bila dia mengandung tak ada suami, jadi boleh dikenakan hukuman zina ke atas dia. Dalam kaedah fiqhiyah menyebut idra'u asyubuhat, idra'ul hudud bisyubuhat, idra'ul hududa bisyubuhati, iaitu tolaklah hukuman hudud dengan perkara-perkara kesamaran. Jadi bila seorang perempuan dia tak ada suami, tiba-tiba dia hamil, mengandungkan anak, jadi bolehkah kita kata dia ini seorang penzina? Tak boleh. Dan tidak pun dikenakan hukuman hudud kepada dia, gugur hukuman hudud. Sebab apa? Sebab ada syubhat. Apa makna syubhat? Kita tak tahu. Kemungkinan, ada ihtimal, ada ihtimalat, kebarangkalian dia mengandung tersebut disebabkan kena rogol, ataupun disebabkan apa-apa kejadian yang lain, tapi tak semestinya disebabkan dia berzina. Itu dipanggil ihtimalat, kebarangkalian. Kebarangkalian ini ihtimal termasuk dalam asyubuhat, perkara-perkara kesamaran. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mengenai dengan hayyin, iaitu mudah. Panjang huraian dia mudah. Sebab dia mudah tu kena panjang tu. Haunun ni juzuk 19.
wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sebelum tu ayat apa? Tabarakalladzi, betul lah. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Mana ayatnya? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Nampak? Hauna. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Pada ayat yang ke-63 Suratul Furqan, pada muka surat yang ke-365. Bermula daripada ayat 63 ni, ini adalah sifat ibadur rahman. Sampailah ke akhir ayat, ke akhir surah, antara sifat ibadur rahman. Apa tu ibadur rahman? Hamba Allah. Macam mana kita nak tahu ciri-ciri dia adalah hamba Allah? Maka bacalah bermula daripada ayat 63 sampai akhir. Ada tak salah berapa sifat ada? Pada 14 ke 17 sifat, 12 atau 14 sifat lah. Tuan-tuan lihat Safatul Tafasir, dia sebut ada beberapa sifat dalam ayat ini. Di antara salah satu sifatnya yamshuna 'alal ardi hauna. Itu sifat yang pertama dia, iaitu mereka bila berjalan di permukaan bumi ni, mereka berjalan tak bongkak, tak takabur, tak mendabik dada, tetapi jalan dalam keadaan yang tenang. Tenang. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila orang-orang jahil nak berdebat dengan mereka, orang jahil nak menang ni, nak berdebat ni, okey, qalu salama. Mereka kata apa? Salama. Okeylah, selamat, selamat. Mereka tak nak balah. Sebab orang-orang macam ni kalau berbalah pun memang tak nak terima. Macam anti vaksin, ceritalah macam mana pun dia tak nak terima. Jadi tuan-tuan nak bertengkar sampai 2 jam, 3 jam buat apa? Okey, cuma kita bagi tahu benda benar, nak terima, tak nak terima, sudah. Okey. Jadi dalam ayat ini, dalam ayat 63 ada 2 sifat ibadur rahman. Ada banyak lagi selepas tu, ayat 64, 65, okey, sampailah ke akhir. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Okey, jelas Kemudian ahana. Ahana ni banyak dalam Quran. Ahana yuhinu, muhin. Kita ambil isim fa'il, ismul fa'il. Ahana yuhinu ihanatan. Kemudian fahuwa muhinun wa dzaka muhanun. Muhin. Ulaika lahum adzabum muhin. Itulah bagi mereka azab yang menghina. Banyak dalam Quran tu. Dekat mana banyaklah. Cuma nak kena cari di mana tu. Mungkin juzuk 4 ada kot. Terlampau banyak, kita pun tak boleh sampai berceleru. Pada juzuk yang keempat, ayat 73, ayat 178, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Bagi mereka azabum muhin, bagi mereka azab yang bukan azab yang hina, azab yang menghina. Sebab dia, tuan-tuan kena lihat, kalau hana, kalau hana makna hina, kalau ahana makna menghina. Jadi muhin adalah ismul fa'il daripada ahana yuhinu ihanatan. Jelas pada ayat ke 178 surah Ali Imran. Hunun adalah rasa kehinaan. Hunun. Ni dekat mana ya? Hunun. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Dan juzuk 14
6 lagi juz 14 suratul Nahl. Suratul Nahli juzuk ke berapa? 14 6 lagi. Tuan-tuan lihat muka surat 273. Ayat 59. Yatawara minal qawmi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Nampak? Ayumsikuhu ala hunin. Nampak hunin? Jangan pula ayumsikuhu ala haunin. Haunin makna tenang, hunin makna hina. Okey. Ayat 59. Dan dia menyembunyikan dirinya daripada orang ramai. Ya tawaru minal qaum. Ni bila dapat anak perempuan ni. Orang zaman jahiliah dapat anak perempuan rasa aib, rasa malu. Ya tawaru minal qaumi min su. Mereka sembunyikan dirinya daripada orang ramai, daripada kaum dia, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Sebab buruk dapat anak perempuan ni. Apakah dia akan memeliharanya? Ayumsikuhu, dia tahan, mana dia pelihara anak perempuan dengan menanggung kehinaan. Dia pelihara, jaga anak perempuan, tapi orang bakal hina dia. Sebab anak perempuan ni aib pada orang di zaman jahiliah. Yang i'tiqad mereka itu aib. Sebenarnya anak satu rahmat lah, kurniaan daripada Allah. Sebab anak ni kadang-kadang kahwin 10 tahun, 15 tahun tak dapat anak. Tak kira lah anak lelaki perempuan, yang penting anak. Tapi orang jahiliah dahulu, mereka dapat anak perempuan aib. Perkara yang memalukan, mengaibkan mereka. Ayumsikuhu ala hunin, ataupun mereka nak tahan anak perempuan, mereka nak jaga, nak pelihara ala hunin, tapi kena tahan telinga lah. Di atas orang ramai menanggung kehinaan. Am yadussuhu fit turab, ataupun satu cara yang lain, yadussuhu fit turab, ataupun kuburkan dia, tanamkan dia fit turab, dalam tanah. Tanam tanah ni bukan lepas sembelih, tanam hidup-hidup. Dia hidup, anak tu hidup, tanam terus. Nak bagi tahu jahil dan zalimnya orang jahiliah zaman tu. Ala sa'a ma yahkumun, ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Apa yang mereka hukum tu, mereka buruk sangat apa yang mereka hukum, tanam anak hidup-hidup. Tapi tuan-tuan, Quran kata waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dalam juzuk 22 suratul ahzab, page yang pertama juzuk 22. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kamu berhias seperti mana jahiliyatil ula, berhiasnya orang jahiliah pada jahiliah yang pertama. Menunjukkan sebagai indikator kepada kita adanya selepas ni zaman jahiliah yang kedua lagi teruk pada jahiliah yang pertama. Ini jahiliah yang pertama, mereka tanam anak hidup-hidup. Tanam anak hidup-hidup. Jahiliah yang kedua lagi teruk, buang anak dalam lubang tandas dan sebagainya. Lagi teruk daripada jahiliah yang pertama. Sebab mereka tanam tu, mereka korek, mereka tanam tu dah teruk dah, itu dah zalim. Tapi orang zaman jahiliah kedua, zaman kita ni lagi zalim. Mereka letak dalam toilet, pump toilet tu. Jadi macam mana? Itu perkara yang luar biasa yang berlaku kepada umat pada zaman kita sekarang ini. Okey? Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Sekarang kita terus pergi huruf yang terakhir pada hari ini. Insya-Allah Taala menutup tirai Qamus Al-Quran kita pada pusingan yang kedua, bermula daripada bulan Syaban dahulu ataupun sebelum bulan Syaban, bulan Ramadan, bulan Syawal. Pada hari ini baru kita habis pusingan yang kedua. Alhamdulillah, kita habis pusingan yang pertama, kita telah habis lama dah. Pusingan kedua, insya-Allah selepas ini kita akan mulakan pusingan yang ketiga, bermula daripada huruf alif. Cuma kita mencari satu kotak merah sahaja. Okey, huruf ya, tuan-tuan lihat. Ya isa yai asu. Ya isa yai asu makna berputus asa. Putus asa. Kalau istai asa maknanya rasa putus asa. Rasa putus asa. Yaus, orang yang banyak putus asa, dia panggil sirah mubalaghah.
Ya'us adalah sirah mubalaghah atau wazan fa'ul. Orang yang cepat berputus asa, orang yang banyak berputus asa. Okey. Tuan-tuan, dalam perkataan ya'isa ya'asu ni, ya'isa ya'asu ya'san. Ya's mana intifa'ut tama' ataupun inqita'ur raja. Tak ada harapan dah, putus harapan. Perkataan ya'isa ya'asu dengan istai'asa yastai'isu, istai'asa yastai'isu, okey, samalah seperti mana ajiba ya'jabu dan juga ista'jaba yasta'jibu. Apa maksud ajiba? Kagum, admire, kagum, rasa pelik, rasa ajaib. Ajiba, kagum. Tapi kalau tuan-tuan tengok ista'jaba, maknanya sama makna dengan ta'ajjaba, merasa kagum, dia rasa kagum, menganggap satu benda yang luar biasa. Itu makna ista'jaba. Macam tu juga ya'isa ya'asu, makna putus asa, berputus asa. Tapi kalau ista'asa, merasa putus asa. Ajiba, kagum. Ista'jaba ataupun ta'ajjaba maknanya adalah menganggap perkara tersebut dikagumi ataupun kita panggil merasa kagum. Sama macam sakhira dan juga istaskhara. Sakhira maknanya adalah memperolok, maknanya memperolok. Istaskhara makna menganggap ia diperolok ataupun merasa ia diperolok. Nampak tak? Itu perbezaan antara sakhira, istaskhara. Ini semua tuan-tuan belajar dalam faidatul wazan, faedah wazan ataupun khususiyatul wazan dalam ilmu saraf. Jadi sebab itu untuk kita faham kalimah Al-Quran tak dapat dipisahkan an-nahwu was-sarf dengan nahwu dan juga saraf. Dekat mana istai'asa yastai'asu dalam surah Yusuf, berapa lai? Juzuk 13, 2 lai juzuk 13. Tuan-tuan lihatlah. Juzuk 13, 2 lai. Falamma istai'asu minhu khalasu najiyya قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. Okey. Muka surat 245 dalam ayat yang ke-80 dalam surah Yusuf. Apabila mereka berputus asa, mereka merasa berputus asa. Minhu, daripada keputusan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, khalasu nabiyya, khalasu najiyya, mereka telah menyendiri sambil berunding dan berbisik-bisik. Najiyya, naji makna munajat, berbisik-bisik. Berputus asa daripada apa tu ya? Ya, ini mereka dah berputus asa daripada keputusan Nabi Yusuf, iaitu hendak menolak permintaan mereka untuk menukar Bunyamin dengan saudara yang lain. Makna mereka adik-beradik Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, mereka dah ambil perjanjian dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Mereka kata sebenarnya barang piala ataupun gelas yang besar seperti piala milik Nabi Yusuf hilang. Jadi mereka kata siapa jumpa piala ni, siapa yang mencuri piala ni, mereka tak tahu. Jadi Nabi Yusuf telah membuat helah dengan kita panggil menteri-menteri kabinet dia. Dia kata kita letak piala ni bekas dalam beg Bunyamin. Tengok-tengok jelas piala tersebut ada di Bunyamin, beg Bunyamin, bermaksud Bunyamin yang curi. Jadi Nabi Yusuf kata kami nak tangkap Bunyamin. Itu helah lah, sebenarnya Bunyamin tak curi. Cara Nabi Yusuf nak ambil Bunyamin, nak tangkap Bunyamin. Selepas itu adik-beradik Nabi Yusuf dah putus asa ni.
mereka cuba untuk apa? Untuk buat pertukaran. Salah seorang daripada adik-beradik Nabi Yusuf tukar. Kamu ambil, wahai Yusuf, kamu ambil dan adik dan kembalikan kepada kami Bunyamin. Sebab apa? Mereka tak tahu itu Nabi Yusuf. Mereka tak tahu. Sebab Nabi Yusuf diangkat oleh Allah menjadi menteri kewangan Mesir pada ketika itu. Mereka tak tahu adik-beradik dia. Jadi pada ketika itu mereka minta lah supaya dibuat pertukaran. Nabi Yusuf tak nak. Sebab mereka adik-beradik Nabi Yusuf dah perjanjian dengan ayah dia. Apa dia? Mereka kata, kami akan jaga Bunyamin ni betul-betul. Ayah dia kata, aku takut ni, aku khawatir. Takut-takut seperti mana kamu bawa Yusuf, hilang Nabi Yusuf. Aku khawatir kamu bawa Bunyamin akan hilang juga seperti mana kamu bawa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Okey, berkatalah yang tertua, qala kabiruhum, yang tertua, yang besar, yang sulung, di antara mereka, adik-adik Nabi Yusuf yang sulung, tidakkah kamu ketahui bahawa sesungguhnya ayah kamu telah mengambil janji daripada kamu dengan apa? Dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah mensia-siakan Yusuf. Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir sehingga ayahku mengizinkan kepadaku untuk kembali, atau sehingga Allah memberi keputusan terhadapku, dan dia adalah hakim yang sebaik-baiknya. Jadi yang sulung kata, aku macam mana aku nak balik negeri Mesir, kita dah buat perjanjian dengan ayah kita, perjanjian dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak akan buat Bunyamin seperti mana kita buat kepada Yusuf alaihi salatu wassalam. Okey? Nak bagi tahu kalimah istai'asu tu ya, istai'asa tu, istai'asa, istai'asu, istai'asat, istai'asata, istas'aina. Istai'asna. Okey. Tuan-tuan lihat di akhir surah apa tu, Al-Mumtahanah. Al-Mumtahanah juz 28. Di akhir sekali. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu. Nampak? Ya'isu. Daripada ya'isa, ya'isu. Qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffaru min ashabil qubur. Nampak? Ada dua perkataan ya'isa itu. Satu ya'isu, satu ya'isa. Semua sama. Asal daripada ya'isa. Ya'isu. Sesungguhnya mereka berputus asa di kehidupan akhirat. Mereka telah berputus asa terhadap akhirat seperti mana berputus asanya orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur. Okey. Innahu la ya'usun kafur. Sesungguhnya dia adalah benar-benar putus asa, benar-benar orang yang banyak putus asa, cepat putus asa, kafur, yang banyak kekufuran. Ni surah apa ya? Saya pun tak tahu surah apa, tuan-tuan carilah. La ya'usun kafur. Innahu la ya'usun kafur. Saya tak tahu, tuan-tuan carilah kat mana ayat dia. Okey. Kemudian ayat afalam yai'asil ladzina amanu allau yasha'ullahu lahadan nasi allau yasha'ullahu lahadan nasa jami'a. Dalam surah Ar-Ra'd juz 13 13. Betul juz 13 surah Ar-Ra'd 6 lai juz 13. Ayat ke-31. Betul 31 Ayat dia panjang juga 31 surah Ar-Ra'd, iaitu muka surat 253.
walau anna qur'anan suyirat bihil jibalu aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'a afalam yai'asil ladzina amanu allau yasha'u Allahu lahadan nasa jami'a ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. Okay. Ayat 31 Maka tidaklah orang yang beriman mengetahui bahawa seandainya Allah mengkehendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk. Pasti Allah memberi petunjuk. Afalam yai'asil ladzi, sebenarnya maka tidaklah orang yang beriman mengetahui bahawa seandainya, tidaklah orang beriman mengetahui kalaulah Allah Ta'ala nak memberi petunjuk, Allah Ta'ala akan beri petunjuk kepada manusia semuanya. Yai'as di sini adalah ulama, sebahagian ulama tafsir menyatakan yai'as bermaksud ya'lamu. Tidakkah manusia tahu? Okey, ya'lamu. Makna di sini yai'as bukan makna putus asa, tetapi yai'as di sini adalah maksud ya'lamu, iaitu mengetahui. Okey. Perkataan yang terakhir pada hari ini, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oh bukan, ada dua lagi ya. Yatim, daripada yatamim, yatim. Yatim ni maksud apa? Yatim, yutmun, yatimun, yatama. Yatim ni maksud apa? Maksudnya inqita'us sabi an abih, iaitu anak ni telah terputus hubungan dengan ayah dia. Qabla bulughi, sebelum balik anak tadi. Jadi maksudnya ayah dia hilang, dikira yatim lah. Tak kira lah mati ke apa, tapi anak tadi belum balik, itu dipanggil yatim. Ayah dia hilang, bagaimana hilang tu makna mati lah, tak ada lah. Itu maknanya yatim. Tapi kalau dah umur 20, yatim tu tak yatim lagi lah, melainkan kalau nama dia yatim. Kalau nama dia yatim sampai umur 40, 50 pun orang akan panggil dia yatim. Okey. Kita ada menteri seorang nama yatim ni kan. Nama ayah dia kot yatim. Okey. Jadi sampai ketua orang panggil dia yatim sebab nama dia yatim. Tapi kalau kata istilah dari sudut fiqh atau dari sudut agamanya, yatim adalah kematian ayah sebelum dia balik. Okey cuma di Malaysia kita ni diistilahkan sebagai yatim ni adalah valid sampai 18 tahun. Sebab itu dah 18 tahun tu dah ada kemampuan untuk bekerja lah, tak dipanggil yatim lagi. Sebab itu kalau ada seutamanya bantuan-bantuan Ramadan, anak yatim, bantuan-bantuan Ramadan, pihak-pihak masjid akan berikan bantuan Ramadan untuk anak yatim. Jadi dia had ke umur 18 tahun ke bawah dipanggil yatim. Selepas itu tidak dipanggil yatim. Wa fi sa'iril hayawanat min qibali ummih. Begitulah juga pada semua haiwan-haiwan daripada pihak ibunya. Makna kalau kata haiwan tak ada ibu, itu dipanggil yatim. Manusia tak ada ayah. Kalau haiwan tak ada ibu, itu dipanggil yatim. Dalam Quran Allah Ta'ala menyatakan alam yajidaka yatiman fa'awa, dalam surah Ad-Duha. Alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna
Okey, tidakkah Allah Taala mendapati kamu yatim, seorang anak yatim, fa'awa, Allah Taala lah yang memberikan tempat tinggal, perlindungan kepada kamu wahai Muhammad. Yatim jamak dia yatama. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Okey. Juzuk 4 lah, awal surah An-Nisa. Lagi yatim kat mana lagi? Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Dalam surah An-Nisa, tuan-tuan lihat pada ayat yang kedua pun ada surah An-Nisa. Pada muka surat 77 ada perkataan yatama plural ataupun jamak kepada yatimun. Begitu juga surah An-Nisa pada ayat yang ke-10 muka surat 78 ada ayat amwalal yatama, sesungguhnya orang yang memakan harta-harta anak yatim. Al-yatama adalah plural ataupun jamak kepada yatimun. Okey. Perkataan yang terakhir menutup tirai pusingan kedua kita, iaitu ya, qaf dan nun. Ayqana, yakin, meyakinkan, ayqana. Yaqinun adalah keyakinan, istayqana menganggap yakin, merasa yakin. Okey. Tuan-tuan lihat di dalam Quranul Karim bila sebut tentang yakin adalah sifatul ilmi, sifat ilmu. Sebab itu ada istilah, ada term dia, iaitu ilmul yaqin, ainul yaqin dan juga haqqul yaqin. Antara ilmul yaqin ni apa? Ilmul yaqin, kita dengar ada knowledge, ada ilmu. Orang bagi tahu ada satu kemalangan di sana, di satu tempat. Ainul yaqin, kita pergi lihat daripada jauh. Oh, kemalangan tu. Kemalangan tu. Ainul yaqin, kita lihat. Kita pergi betul-betul depan tengok, betul kemalangan. Itu haqqul yaqin. Memang tak ada sanksi lagi dah. Tuan-tuan lihat dalam juzuk yang ke-20 apa? 25 akhir sekali, 25 suratul Jathiyah. Akhir sekali. 10 lah. Muka surat 501 ayat 32. Wa idza qila inna wa'dallahi haqqun was-sa'atu la raiba fiha qultum ma nadri mas-sa'atu inna dhunnu illa dhannan wa ma nahnu bimustayqinin. Ayat 32 iaitu apa dia? Wa ma nahnu bimustayqinin, kami tidak sekali-kali meyakininya. Kami tidak rasa yakin, tidak merasa yakin. Mustayqinin adalah ismul fa'il daripada asal perkataan istayqana. Istayqana yastayqinu, istiqanan, fahuwa mustayqinun. Okey, mustayqinun ismul fa'il. Mustayqinin, wa fil ardi ayatun lil muqinin. Juzuk 27 surah Az-Zariyat, betul 27 muka surat 521 surah Az-Zariyat ayat ke berapa ni? Ke-20. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي الأرض آيات للموقنين, di bumi ada beberapa tanda bagi muqinin,
iaitu bagi orang yang yakin. Daripada ayqana yuqinu iqanan, ayqana yuqinu iqanan, muqinun. okey, ismul fa'il daripada ayqana. Liqaumi yuqinun, juzuk 6 tuan-tuan tengok, liqaumi yuqinun banyaklah dah, tapi salah satunya juzuk 6 lah, bawah sekali tau. Muka surat 116 ayat 50 bawah sekali. Afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang yang yakin? Daripada ayqana yuqinu iqanan. Wa ma qataluhu yaqina, juzuk 6 juga ni tapi page yang kedua, slide. Wa ma qataluhu yaqina, dekat mana tu? Muka surat 103 ayat 157, surah An-Nisa ayat 157. Wa ma qataluhu yaqina, mereka tidak yakin telah membunuh Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Ma huruf nafi, tidak. Qataluh, mereka membunuhnya, tidaklah mereka membunuhnya yakinan, dalam keadaan yakin. Makna mereka tak yakin mereka bunuh Nabi Isa. Bahkan mereka menghukum, mereka kata kami dah bunuh Nabi Isa, sebenarnya takhminan wa wahman, iaitu rasa-rasa je agak-agak dah bunuh. okey, cukup sekali tu bab kamus Al-Quran kita. Mungkin kita masuk sikit lah, sebagai kita dah melewati sejam. Melewati sejam, mungkin kita hiaskan sedikit kita punya pengajian kita dengan tadabbur Al-Quranul Karim, sebab sudah pasti kita ada 2 slot. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita cuba untuk habiskan, untuk kita baca juga sedikit walaupun tidak banyak mengenai tadabbur Al-Quranul Karim, yang mana tuan-tuan sekarang berada dalam bab fawasilul ayah, iaitu ayat-ayat di hujung ayat. Tuan-tuan, semalam kita dah bincang ada beberapa perkara, ada yang dibuang, ada yang Nabi Musa letak depan, Harun letak belakang, ada yang Nabi Harun letak depan, Musa letak belakang. Qala ya Harun ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu. Apa ayat semalam kita bincangkan? Qalu amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Ada juga ayat dalam surah Taha, qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Harun dulu baru Musa. Tapi dalam surah Syu'ara, Musa dulu baru Harun. okey, kemudian ada juga yang kita nak sebutkan pada hari ini, nak samakan di akhir dia buat penambahan. Semalam kita bagi tahu dia buang maf'ulun bih kerana nak samakan hujung. Au yanfa'unakum au yadurrun, asalnya au yanfa'unakum au yadurrunakum, ada kum tapi dibuang. Sebab apa? Nak samakan semua nun hujung, tak nak mim. Kum mim, nak samakan nun au yanfa'unakum au yadurrun. Itu dia buang, buang dhamir. Ada juga kadang-kadang diberi penambahan pada kalimah, menambahan, tambah sesuatu pada kalimah. Sama juga maksudnya untuk samakan hujung. Contohnya, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. okey, sebab apa ada alif di hujung? Sebab ayat ni semua ada alif. Tuan-tuan lihat dalam suratul Ahzab, ayat ke-67, juzuk 22. Juzuk apa tu? Tuan-tuan lihat ayat 67, muka surat 427. Tuan-tuan lihat daripada ayat atas sekali, yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Kemudian apa ayat akhir dia? Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Kemudian lahum sa'ira
waliyan wala nasira wa ata'na ar-rasula fa adalluna as-sabila. Semua akhirnya semua huruf alif wal'anhum la'nan kabira. Nampak? Semua alif. Jadi begitulah juga pada ayat 67 dia kata fa'adalluna as-sabila. Diletakkan alif. Alif di mana tu? Alif lam sin ba ya lam. Fa'adalluna as-sabil. Sepatutnya begitu, tapi diletakkan alif jadi fa'adalluna as-sabila. Begitu juga kalau kita lihat ada ditukar, bukan kata ditambah ataupun dibuang beberapa huruf, tetapi ditukarkan kalimah dengan kalimat yang lain. Sedangkan dua ayat yang sama tapi kalimah tu ditukar. Tuan-tuan lihat untuk samakan belakang. Tuan-tuan lihat dalam surah Ibrahim ayat 34 dan juga surah An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar. Surah Ibrahim ayat 34. Tapi dalam surah An-Nahl ayat 18 dia ayat yang sama, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, tetapi diletakkan innallaha laghafurur rahim. Sebab apa ya? Tuan-tuan rujuk sendiri tengok dalam surah Ibrahim. Sebab apa boleh jadi begini? Muka surat 260 ayat yang kedua 34. Tuan-tuan lihat, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar. Sebab apa nak letakkan kafar? Sebab apa ra di hujung nak samakan? Tuan-tuan lihat ayat 33. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar. Nampak ra. Kemudian sebelum tu lagi wasakhkhara lakumul anhar, ra juga. Sebelum tu lagi khilal. Dekat-dekat lah tu. Dekat-dekat. Okey. Nak bagi samalah hujung dia, bagi nampak cantik Kemudian tuan-tuan lihat pula dalam surah juzuk 14 juzuk 14 ayat ke berapa tu? Ayat ke 18. Juzuk 14 ayat 18. Muka surat 269. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Sebab apa rahim? Sebab nak samakan dengan, tuan-tuan lihat lepas dia wa ma tu'linun, kemudian ayyana yub'atsun wa hum yukhlaqun, ayyana yub'atsun. Tuan-tuan lihat ayat sebelum dia, ayat 17. Afala tadhakkarun. Di hujung-hujung ayat ni, saya baca hujung-hujung ayat. Afala tadhakkarun la'allakum tahtadun. Jadi kan nampak sama. Walaupun dia taklah huruf mim, Ghafurur Rahim mim, tapi yang lain tak huruf mim, tapi ada bunyi itu sama, lebih kurang sama. Nampak tak? Tashkurun, tahtadun, tadhakkarun, tahtadun, tadhakkarun, tashkurun. Tashkurun pada ayat ke-14 muka surat sebelah, muka surat yang ke-268. Maksudnya taklah sama huruf tu, tapi bunyi itu lebih kurang sama. Tuan-tuan kena faham, walaupun hurufnya tak sama, nak bagi sama, kita panggil insijam. Ada kesinambungan dia antara akhir ayat, nampak macam sama, macam sajak ataupun pantun. Tapi tuan-tuan, dalam bahasa Arab, bahasa Quran bukan sekadar untuk samakan je, tapi dia ada maksud yang lebih besar daripada tu. Objektif dia lebih besar daripada musiki. Nampak macam muzik, dengar sama-sama sedap dengar, tapi sebenarnya ada objektif yang lebih besar daripada tu. InsyaAllah kita akan bincangkan apa objektif yang besar. Kita akan huraikan satu persatu.
yang mana ayat-ayat yang kita dah bincangkan semalam dan juga hari ini kita akan kupas lagi, walaupun dari segi musiki, iaitu dari segi music tone-nya sama, tapi sebenarnya ada satu maksud yang lain yang Allah Ta'ala nak bagi tahu. Itu yang kita nak bincangkan esok insya-Allah Ta'ala. Cukup sekadar ini pengajian kita, pengajian iaitu kitab Ta'niq Faham dan Hadam kata Rasul Al-Quranul Karim. Kemudian tuan-tuan yang tak dapatkan buku ni boleh dapatlah. Kita sampai ke siri yang ke-143 hari ini. Dan kita tak berakhir setakat ini. Kita ada pusingan yang ketiga lepas ini. Untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan yang terlepas ikuti pengajian kita, boleh layari page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa, boleh layari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Di sana kita ada sajikan daripada siri yang pertama sampailah ke hari ini. Dan yang terakhir, jangan lupa tuan-tuan share, tekan butang share, sama-sama manfaatkan pengajian kita pada pagi ini supaya kita dapat temui lagi rakan-rakan yang baru, follower yang baru yang nak ikuti dan yang sedang mencari pengajian ilmu Al-Quran untuk mendalami bahasa Al-Quran, untuk mendalami kalimah-kalimah Al-Quran. Maka ikutilah kita insya-Allah. Tuan-tuan tekan butang share sama-sama untuk memanfaatkan pengajian supaya pahala mengalir sampai ke tuan-tuan insya-Allah Ta'ala. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.